Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada anda semua selamat datang ke podcast pertama kami, iaitu Kopi Bersama Ikhlas yang dibawakan khas oleh Ikhlas Sahabat Anda. Saya Nurul Atika dan pada hari ini kita kedatangan dengan satu tetamu yang mungkin anda semua tahu kerana beliau sering sangat menjawab pelbagai soalan anda di media sosial, iaitu Aiman Azlan yang merupakan seorang ta'aruf coach. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat walafiat. Apa khabar Atika? Terima kasih kerana datang pada hari ini. No problem. My pleasure. Okey, buat pengetahuan anda, Ikhlas merupakan satu produk di bawah AirAsia yang mempunyai pelbagai produk seperti umrah, sedekah, fidyah dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari www.ikhlas.com ataupun memuat turun aplikasi kami Ikhlas di Apple Store dan juga Google Play Store. Okey. Jadi, untuk episod pertama Kopi Bersama Ikhlas pada hari ini kita Episod pertama. Ya, episod pertama terus cakap pasal ta'aruf. Yes. Yes. Ta'aruf kan. Semua orang macam rasa macam ta'aruf. Apa tu ta'aruf? Jadi kita dengan ta'aruf coach kita sendiri, sebelum kita pergi lebih jauh lagi lah saudara Aiman, apakah yang dimaksudkan dengan ta'aruf? Orang kata perlu hantar CV, perlu hantar resume. Betul ke? Okay, so Assalamualaikum. Sebagai seorang ta'aruf coach, salah satu goal saya lah adalah nak simplifykan semua benda tentang proses nak kahwin. Tak bermaksud kita nak ambil mudah benda tu, tak. Tapi kita nak make sure orang, be less anxious. Janganlah terlalu gelisah sangat. Salah satunya tentang ta'aruf ni lah. Ramai orang nampak ta'aruf ni is too complicated, Islamik sangat lah, apalah. Even dengar kata ta'aruf pun takut. Gegar. So basically ta'aruf tu just perkataan bahasa Arab bermaksud nak berkenalan. Okay. Whatever label kita letak, tak kisah pun. Nak kata ta'aruf boleh, nak kata berkenalan boleh, break the ice boleh. So even nak kata dating pun boleh, kerana label itu tak kisah. Yang kita kisah adalah isinya apa. So isi dalam ta'aruf ini adalah satu proses di mana macam saya dengan Atikah, katakanlah kita nak berta'aruf, saya nak berkenalan dengan Atikah untuk tujuan perkahwinan. Tapi kalau No kita bercakap mengenai dengan ta'aruf berkenalan, bukan maksudnya ta'aruf ni lelaki dengan perempuan kan? Perempuan boleh jadi tak antara perempuan dan perempuan ke? Dalam konteks general, kalau ambil ta'aruf tu general lah, berkenalan dengan anyone can be ta'aruf juga. Macam kita jumpa kawan kita for the first time, ta'aruf juga tu. Cuma dalam konteks kita, dalam konteks kerja saya, kita maksudkan ta'aruf lelaki wanita untuk tujuan berkahwin. Itulah dia ta'aruf. So kita nak mudahkan semua konsep tu, dia kata kita berta'aruf. So selagi mana orang faham konteks tu, we have no problem. So it's very simple, easy, and saya harap orang taklah terlalu gabra bila dengar cakap ta'aruf tu. Okay, orang cakap gabra dalam ta'aruf kan. Sebenarnya orang gabra tu sebenarnya ada yang kata macam ta'aruf ni kena sekejap je, 2-3 bulan okay kahwin. Jadi sebenarnya ada ke tempoh masa yang seharusnya okay aku kena ta'aruf 3 bulan terus kahwin? Adakah dalam Islam ni ada tempoh durasi masa dia? Okay, so first thing first, kita kena faham bahawa perkahwinan ini adalah satu keputusan selepas kita sudah buat kita punya kerja rumah. We have to have our own homework and research dulu. Bukannya Islam kata you kahwin dengan total stranger, tak. Tak. Even Nabi pun kata pergi tengok dia dulu. Bila ada sahabat yang nak kahwin kan, dia kata tak tengok lagi dia. Nabi kata pergi tengok dia dulu. So that idea of kena ada proses perkenalan sebelum berkahwin, itu bukanlah idea moden, itu bukanlah idea baru, itu idea memang adalah sunnah dah pun. So cumanya yang kita kena faham adalah berkenalan yang macam mana. So kita masuklah tentang isu etikanya dan juga isu durasinya. So bila tanya pasal berapa lama, right? Sebenarnya tidak ada jawapan hitam putih dalam hal itu. Cumanya yang kita nak bagi sebagai panduan adalah Atikah, jangan rushing sangat sampai jumpa sekali podcast sejam ni terus nak kahwin. Okay, aku nak kahwin. Right? At the same time, jangan delay sangat sampai 10 tahun tak kahwin lagi. Itu dah bukan ta'aruf dah. Tak, itu bukan ta'aruf tu. I don't know what that is. Okay. So yang kita nak bagi panduan adalah jangan cepat sangat, jangan lambat sangat. So kena ada that sense of okay, this ta'aruf is enough. Now,
Tapi orang still nak tanya, berapa lama tu? Berapa lama tu? So how to get that sense tu? Kita bagi another panduan. Okay. Now, it's not days. Definitely bukan days. It's not years. Definitely bukan years. So bukan berapa hari, bukan berapa tahun. So we play around months or weeks sahaja. Okay. Ada kes di mana saya pernah tahu ada orang jumpa beberapa minggu dan sudah berkahwin. Tapi itu kes yang bagi saya lah, kalau tanya saya, quite rare. Di mana both family quite supportive. Dia memang menyokong proses ta'aruf tersebut. It's very easy for them to get married within weeks. Weeks. Tetapi again, saya kata benda tu pada konteks adat setempat kita itu nampak macam jarang berlaku. Apa yang lebih common bagi saya dalam pengalaman saya lah kan, adalah ia ambil masa beberapa bulan sahaja. Dah mencukupi. Beberapa bulan. Jadi yang macam Aiman selalu tengok dalam sekeliling peribadi Cik Aiman, berapa lama? Ada tak dalam 2 bulan, 3 bulan? Macam saya dengan wife saya, kami bertaaruf beberapa bulan saja. Kalau nak kira total, tak ingatlah total berapa. Tapi within that 1 year tu, settle lah taaruf tu. Maybe 4 months, 5 months. Macam tu. So sudah settle lah ta'aruf tu. Dia bukan isu berapa lama tau. Isunya adalah dalam ta'aruf tu buat apa. Sebab kadang-kadang orang banyak buang masa dalam ta'aruf. So berjela-jela lah panjang ta'aruf tu. Dalam ta'aruf buat apa? Apa soalan-soalan dan apa yang patut, contoh saya nak ta'aruf dengan si A ni, apa yang patut saya buat? Apa yang patut saya tanya? Dah ada ke si A? Ada. Okay, dah ada. Okay, good. So boleh ambil Atikah sebagai contoh kot. So Atikah dah ada calon. Alright. Dah start ta'aruf ke belum? Macam sudah start berkenalan. How long dah? Dalam 2 bulan. Sudah 2 bulan. Okay. Right now, 2 months in, 2 bulan, apa yang you dah tahu pasal dia? Maybe the family background, education, working experience, like very common lah. Macam Right, so that's good. Those questions are very common question. Soalan-soalan biasa yang wajar kita tanya sebagai base dia. Tetapi dia punya, kita panggil apa nama, the meat yang kita nak tu adalah soalan-soalan berkenaan falsafah hidup dia. Cara dia berfikir, priority dia, fahaman agamanya, right, tentang prinsip hidup dia, nilai-nilai hidup yang penting bagi dia. Benda-benda itu adalah the meat of ta'aruf. Sebab bila kita cakap pasal ta'aruf, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak tahu sama ada saya dengan dia tu, kami ni sekufu ke tak? Kami ni boleh get along ke tak? Kalau kita berkahwin, bolehkah kita berkahwin dalam keadaan hubungan ini aman? You know, drama akan ada, tapi still aman. Faham tak? Sekufu. Yes. Sekufu. Kita kata selalu dengar. Kata kunci sekufu. Jadi, apa sebenar-benarnya sekufu yang dimaksudkan oleh Aiman sendiri? Adakah education background kita sama ke? Atau macam mana? So cakap pasal sekufu ni kan, I mean, saya ada tulis satu buku bertajuk Sekufu. Koko lah siapa yang nak penjelasan lebih panjang. Tapi untuk tujuan kita punya rancangan hari ini, saya nak beritahu sekufu itu bukannya resume kita dengan resume dia sama. Tadi cakap saya resume kan. Bukannya kita tengok, oh ni PhD, oh ni PhD juga, sekufu ni. Ataupun oh ni orang KL, ni orang KL, sekufu ni. Ataupun oh ni bidang biologi, oh ni bidang biologi, sekufu ni. Oh ni ustaz, ni ustazah, sekufu ni. Dia bukan macam tu cara nak determine sekufu. Itu very surface level sangat. Okay, kalau tak percaya, just lihat keadaan dunia. Pernah jumpa tak Atikah seorang ustaz kahwin dengan seorang doktor? Pernah. Bahagia tak? Bahagia je. So, what's the problem then? Tapi ramai orang nampak tu, tak sekufu ni, gaji tak sama lain besar, tak sama taraf orang kata. Kan, DG pun lain kan, DG 30 apa kan, saya tak tahu DG. So, dari segi itu pun kita nampak, like in real life, in reality, sekufu ni kita tak tengok kepada resume pun. Tapi cara kita practice, especially dengan dunia online dating semua, kita tengok profile terlalu lebih sangat sampai kita terlupa yang sebenarnya nak check sekufu ataupun tidak dalam ta'aruf. Ta'aruf tu adalah apa?
jumpa dengan dia, obviously bukan berdua-duaan lah kan. Jumpa dengan dia, dengan ada wali, dengan ada mahram bersama-sama. Dan di situlah kita bincang, nak tengok. Seperti mana saya berbual dengan Atikah sekarang. Ta'aruf dia macam ni lebih kurang. Kita berbual. Cuma soalan-soalan saya tanya dalam ta'aruf tu obviously bukan soalan-soalan podcast lah. Saya akan tanya pasal your life plan, right? Ciri-ciri keluarga yang you nak bina in your marriage nanti. Saya nak tahu juga pasal apa priority kehidupan you macam mana. Right? So those kind of questions, soalan-soalan begitu yang kita nak fokus dalam ta'aruf untuk nak determine kita sekufu ataupun tidak. Kerana apa? Saya bagi satu contoh. Katakanlah prinsip kita tak match. Walaupun let's say you PhD, saya PhD, you gaji 10,000, saya gaji 10,000, you orang bandar, saya orang bandar. Let's say resume kita match. Alright? Sama semua. Tapi dari segi cara pemikiran, falsafah hidup Berbeza. ada lari kat situ. Ya. Contoh, saya nak membesarkan anak saya, nak jadi seorang profesional, nak terus sombat dia dengan semua bagai akademik secepat mungkin. You pula lebih kepada saya nak anak saya lebih mendekati agama. Saya nak dia jadi seorang yang mendekati Quran. Saya nak dia ada childhood, biar dia bermain. Nanti bila kita ada anak, akan clash banyak kat situ. Sebab cara kita berfikir lain. Right? Saya line A, you line B. So nampak di situ tidak match. Tidak sekufu. Sebab tu saya kata sekufu ni kena tengok benda-benda fundamental, benda-benda besar. Kerana di situlah akan kita lihat kalau ada konflik atau drama, kita boleh settle ataupun tidak. Macam dalam contoh saya bagi tu, kalau kita tak boleh nak bersetuju sebagai husband and wife, father and mother, macam mana nak raise our children, that's clearly a sign of problem dari segi sekufu di situ. Jadi semua topik kita perlu cakap, kita perlu tanya masa kita tengah ta'aruf. Tak semua. Tak semua. Because it's impossible nak tanya semua. Ya. Ini satu benda yang saya rasa ramai orang tak suka nak dengar. Tapi kena bagi tahu kerana ini reality. Okay. Kita, saya, Tikah, siapa-siapa, takkan boleh tahu semua benda pasal dia. Sampai bila-bila. Walaupun you kata, sebab tu lah saya kena dating dengan dia 10 tahun nak tahu semua benda. No. Ada yang cerai lepas 10 tahun? Ada yang cerai selepas 10 tahun. Betul. Yeah. So it's not about that. It's just the reality of life. Manusia terlalu kompleks untuk kita nak tahu semua benda. So ta'aruf ni bukannya bertujuan supaya kita tahu semua benda pasal dia baru kita nak decide. Kalau itulah cara kita fikir ta'aruf, memang ta'aruf takkan habis lah. Pasal always tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Sebab tu kita fokus. Okay. Again, simplify kan. Kita nak simplify proses ni. Fokus kepada yang fundamental sahaja. Nanti tanya pula, fundamental tu apa bang? Well, kembali kepada diri you. You tahu tak apa fundamental in your life? What we want. Right? Macam mana? Not just what you want. Okay. But also about apa prinsip terbesar dalam kehidupan you pegang. Adakah sekadar nafsi, aku, mi sahaja? That would mean that you are your own God lah. You hanya ikut apa you nak, apa kehendak you, dan ia akan reflect dalam cara you ta'aruf nanti. You hanya akan lihat apa yang will serve me, my best interest. Me. Aku nak lelaki handsome, tinggi dia sekian, badan dia six pack, aku nak wanita yang macam ni, badan dia langsing, semua me belaka. Tapi sekiranya kita punya prinsip, let's say, to contrast, right? Sekiranya kita punya prinsip adalah, okay, Allah comes first. Okay? And everything that Islam says, I will follow. Alright? Dan Islam dah ada guideline dah tentang, okay, nak cari calon yang macam mana, apa tujuan nak berkahwin, apa niat yang sepatutnya. Memang Islam dah ada set benda tu. Dan kita follow dan percaya. Okay? Dah percaya betul-betul lah. Bukan follow just tanpa percaya, right? And that would mean, nanti bila kita nak berta'aruf nanti, ta'aruf itu ada fokus, ada kiblat yang jelas, dan cara kita memilih pun akan reflect that. Yeah. Okay. Topik ni sangatlah menarik kan. Tapi ada yang antara kita memang setuju perlu ada ta'aruf. Tapi ada pula yang ta'aruf sampai caranya salah. Okay. Sampai dah jadi couple semua kan. Macam mana nak membawa kembali ke pangkal jalan? Okay. Kononnya macam 2-3 hari ni bawa lah dengan mahram kan. Bawa maybe dengan ibu dia ke dengan bapa dia kan. Bila rasa macam okey lah ni, tak apa lah, dah rasa dia okey lah, tiba dah jadi benda lain.
Ya, Tika. Itulah dia. I mean kalau nak bercerita kan ada banyak kes. Ada banyak kes. So saya bagi satu contoh, okay. Saya pernah handle satu kes ni di mana dia orang dah bertunang dah. I mean jangan kata ta'aruf, dah bertunang dah pun. Right? It's just so close. Sikit lagi nak kahwin ni. Right? Tapi because of situation, circumstance, tak menjaga batasnya, and perkahwinan pun for some reason delay, tunang panjang sangat, they ended up crossing the line dan committed zina. Nauzubillah. Yes. Right? And that really actually happened. And kita sedih lah sebab alamak, you dah dekat dah tu, sikit lagi nak kahwin, sikit lagi nak halal, and this happened. Yes. That's why as a matter of precaution and protection for you and me, okay, man and woman, kita tak nak ta'aruf panjang-panjang sangat. Tak nak tunang panjang-panjang sangat. Because you know what? Selari dengan Allah watching us, syaitan is watching us juga. Ya, orang ketiga syaitan. Right? So he is an expert dalam bab nak menyesatkan manusia. So we should never ever, jangan sesekali walau sedikit pun rasa macam lah aku boleh handle lah syaitan tu. No, we should never underestimate dia yang memang life mission dia adalah bawa kita ke neraka. Right? And sejak Nabi Adam lagi dia dah practice dah benda tu. And you can think of how much of an expert dia berbanding kita. So it's not a matter of nak kata macam you lemah iman lah. Tak boleh ke nak berjumpa dia berdua-duaan tapi tanpa nak sentuh tangan dia? You lemah iman sangat tak boleh tahan sangat. It's not about you lemah iman. I'm not talking about you. I'm talking about syaitan being very good at his job. Okay? So that's why bila kita kata okay, bila nak jumpa make sure ada orang ketiga, memang that process tu saya terus terang tak romantik langsung. Right? Proses ta'aruf ni tak romantik. Tak romantik langsung. Memang kering. Ada orang kata hambar. But that's how it should be, in my opinion. You know why? Yeah. Because the romance we delay for later. After marriage. Yang romantik-romantik tu kita tangguhkan kemudian. Okay, kerana bila ia sudah halal, romantik tu lagi manis. Cuma sekarang ni Tika, mari kita bincang dulu. Adakah kita punya life vision, visi kehidupan kita align? Adakah prioriti saya dan prioriti Atikah align? Kita punya values in life, nilai-nilai kehidupan align, fahaman agama kita align. Kita bincang yang tu dulu. Benda-benda yang orang kata heavynya topik ni. Yeah, sure, it's heavy because marriage is heavy. Right? If you want to get married bermain-main, maka sure, you cakaplah topik yang bermain. But this is not what we're trying to do. Okay? So bila cakap ta'aruf cara betul, satu soalan saya suka tanya kepada follower saya yang tanya soalan ni adalah, whatever you're doing, just tanya, Allah suka tak? Okay, for example, saya rasa nak call dia lah, rindu lah, rasa nak call dia lah. Tak salah kan? Just nak tanya khabar je. Tanya, tak salah kan? Well, ask yourself this question, because you tahu apa niat you sebenarnya. Allah suka tak? Right? Allah suka tak? You can lie to me. Betul ke nak bertanya khabar sahaja? You can lie to me, you can lie to your mother, you can lie to your father. I mean, kita boleh just kata macam kononnya macam kita nak tanya khabar sahaja. But we cannot lie to ourselves. Kita tahu yang sebab rindu sangat-sangat, teringin nak dengar suara dia. That's something else dah tu. Right? That's not ta'aruf, that's something else. So basically macam ni, this is how you can tell. If ta'aruf dah jadi terlalu romantic, if ta'aruf includes romantic behavior, then saya boleh katakan ta'aruf tu dah terlajak. Dah salah, terpesong dah. Dah terlajak. Saya bukan nak kata sampai terpesong ataupun salah ke apa ke. I mean, we have to check case by case. Tapi saya kata terlajak lah. You can come back. You boleh come back. Tapi dah terlajak dah tu. Bila sampai dah text dekat dia, sayang buat apa tu? Sayang pula. Amboi, you siapa ni? Dah akad nikah ke belum? Right? So you can check within yourself. Saya tak berminat nak check you. Saya bukannya like haram polis ke apa ke nak check seorang-seorang macam dah kahwin ke belum? Dah kahwin ke belum? I mean tak ada masa tengok macam tu. But you can check yourself. Right? And be jujur lah dengan diri sendiri kan. Benda kita buat ni Allah suka ke? Right?
apa tujuan kita sebenarnya ni? Berbalik lagi lah apa tujuan kita yang Yes, sebenarnya. dan benda ni kena check selalu, Atika. Dia tak boleh macam, awal-awal tu kita dah set dah, lillahi ta'ala, so everything dah settle. No. Hati kita ni berbolak-balik. Exactly, right? So you start dengan niat yang betul, tapi you kena maintain niat yang betul tu throughout the process. Dia sama juga macam berkahwin, right? You berkahwin mula-mula dengan all this vision, all this dream, semua-semua ni kan. Tapi over time, benda tu akan fade away kalau kita tak maintain. Orang kata, dah kahwin dah, buat apa aku nak ngorak dia? Buat apa? Aku dah dapat dah dia. No, actually you dah kahwin, lagilah you kena mengorak dia. Because love need to be maintained. Dia ada maintenance dia. Macam kereta pun ada maintenance dia. Kalau kereta kita biar apa jadi? Kena selalu grow, kena selalu ada love after marriage tu, dia akan faded juga. Ke Yes. macam mana? Kalau tak maintain. Macam saya bagi contoh kereta. Kereta Tika ada kereta kan? Okay. So kalau kereta tu kita guna every day, right? And tak pernah maintain. Tak pernah check minyak dia, tak pernah check mileage dia, tak kisah pun. Dia tak payah maintain. Guna je. Tak pernah check pun, tak pernah hantar servis, tak pernah buat. What will happen to the car? Rosak lah. And kita pun pelik, kenapa kereta rosak? Aku guna elok-elok ni. It's not about you guna elok-elok, you never maintain the car. Sama juga macam hubungan dalam perkahwinan, right? Saya go a bit advance lagi sebab saya nak orang faham bahawasanya the importance of maintenance. Ta'aruf pun kena ada maintenance dia. Ta'aruf kita kena maintain berada dalam batasan. It's a tiring process tau. Nak kena sentiasa check. Right? Sentiasa bertanya diri, bertanya dia, like what we're doing ni okay ke? Alright ke? Kena check juga dengan orang yang lebih pakar, lebih arif, imam, ustaz, ustazah, ke check okay, apa kita orang buat ni okay ke? Sebab itulah kena ada wali bersama, mahram bersama. It's all a protective mechanism supaya kita tak terlajak melebihi yang sepatutnya and end up doing the other thing yang Allah tak nak kita buat. Okay, sambil-sambil kita minum kopi kan. Nak saya minum mana ni? Nak saya minum mana ni? Okay, minum. Okay, sambil-sambil minum kopi. Okay, video kan? Lock on. Okay, sambil-sambil kita minum kopi, yang macam Aiman cakap tadi, tiba-tibalah kita rasa macam okay, he's the one, but actually he's not. Tiba-tiba dalam tengah-tengah kita bertaaruf tu, kita jumpa something yang macam okay, he's not the one. Okay. So how? Alright. Okay. Ni dah panggil wali semua kan. Okay. Tapi satu je yang macam oh no. Alright. Macam tu. Again, saya punya boleh kata mission lah. Saya nak simplifykan this process. Itu sunnah sebenarnya, memudahkan perkahwinan bagi orang yang nak kahwin. Bukannya memudah-mudahkan perkahwinan, itu kita tak nak buat pula. Jadikan perkahwinan tu remeh. No. Tapi kita nak memudahkan proses supaya orang-orang muda boleh kahwin dengan mudah. Sebab jika pintu halal disusahkan dan pintu haram dimudahkan, then what's going to happen? Right? So, berbalik kepada soalan ini. So, this is the idea. I want you to understand, okay? Again, kita tak suka lah. There's no such thing as the one. Okay, I just want you to lupakan benda tu. Alright? And kalau boleh kuranglah tengok cerita romcom tu kurangkan. Okay, novel-novel tu kurangkan sikit. Kalau nak tengok pun tengok, tapi sebagai fictional entertainment. Okay, because real life is not like that. Dia bukannya macam this magical experience where you kind of find the one, butterfly in your stomach, apa semua tu lah, cahaya tiba-tiba datang dari mana-mana. Nothing is perfect lah. Yes, because bila kita sudah ada that expectation ketika, dia akan mengganggu ta'aruf. Because expectation kita pada awalnya pun dah lari daripada reality. Right? Tak pasal-pasal you dump it on the guy, or you yang tak memenuhi expectation, so is something wrong with you, you're not the one. So instead of kita fikir who is the one, fikir about karakteristik utama yang wajib ada. Right? Yang wajib ada. So di sini saya ada perkenalkan satu checklist mudah untuk orang nak gunakan. Dipanggil checklist, okay. Dipanggil jodoh checklist. Okay. So ada 5 perkara je. 5 dalam perkara jodoh yang checklist tu. anda pun tak tahu. Okay. Take your pen and pencil and write it down. First kali adalah you have to be clear about what's your standard.
Oh, Okay, saya bukan nak kata dia kenalah kerja sekian-sekian kena drive BMW. No, I'm not talking about that standard. I'm talking about internal. Okay, characteristics yang bagi you wajib ada, because you're a woman kan, wajib ada dalam seorang suami, wajib ada dalam seorang ayah, wajib ada dalam seorang ketua keluarga you. Ini standard. Okay, what's a standard? A standard ni adalah minimum requirement for something. That's why we call it a standard. Kalau tak capai standard, tak jalan. Right? But it's a minimum requirement. Kita tak minta benda-benda yang tinggi-tinggi ni. Kita bukan nak kata, you kena tahajud every night. No. I'm talking about minimum requirement. Right? That's a standard. Nak masuk universiti kena ada standard. Kena lepas IELTS ke, kena lepas apa yang orang Malaysia ambil. Saya ambil IELTS dulu. Saya MUAT. Kena lepas MUAT and so on kan. Result SPM kena sekian-sekian. Tak ada pula orang kata macam universiti ni memilih sangat lah. Tak bersyukur ada orang nak masuk universiti dia. Tapi kenapa jodoh orang kata memilih? Exactly. Universiti ada standard kerana they are trying to build something valuable. Betul? Betul. Right? Similarly dalam perkahwinan, we should have a standard because we are building something valuable. Okay. Right? And kita bukan setakat nak just bercinta kita berdua je. No, kita kena fikir nanti ada anak. Ada family. Anak tu akan ada mak bapak. Mak bapak macam mana kita nak untuk mereka? Because they don't choose their parents. Okay. We choose their parents. Because we are their parents. Kan? So, set the standard. Okay, clear? Standard dia apa? Alright, good. Now, bila kita nak buat assessment, kita lihatlah lelaki itu capai tak certain standard. I'll give you a simple example. Okay, let's say for example, standard dia adalah kena ada praktis dan fahaman agama yang basic, yang mencukupi. Like solat 5 kali tak tinggal, puasa, apa semua tu kan, bayar zakat dia and so on and so forth, treat people well, akhlak dia baik, semua-semua tu kita lihat tu sebagai minimum requirement, standard. Right? And other than that, dia juga seorang yang baik kepada mak bapak dia. So kita lihat dari segi hablum minallah and hablum minan nas. Apa benda tu? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Okay? Check tu benda tu. Alright. Minimum requirement, good. Okay. Contohnya macam tu lah. Okay. Checklist kedua adalah kita ada rasa berkenan terhadap dia. Nah, berkenan ni bukan bermaksud kita jatuh cinta, golek lah apalah, malam-malam mimpi dia. No. Tak perlu pun. Dia just macam, let's say I'm a guy kan. I mean, guys are simpler in that sense lah. Dia macam dia tengok perempuan tu, dia tahu dia berkenan. Okay. I mean, guys are simpler that way. Maksudnya kita tengok mata kita tu macam okay lah. Yeah, like that's why Nabi SAW pun menasihatkan, pergilah tengok. Right? So, as a guy, I think tadi macam, okay, good. I feel okay marrying this woman. Right? But for a lady, I think I understand due to our differences lah. You may require something more than that. Like bukan sekadar dia handsome sahaja, right? You also want to know like dia punya akhlak, treatment and so on and so forth tu, betul? Right? Betul? So that's why ta'aruf comes in. In ta'aruf then you see. Okay? Tapi rasa berkenan kena ada. Tak perlu jatuh cinta. Actually cinta tak akan datang more before marriage. The actual one yang Amir tanyalah anybody yang married for 20-30 years kan, dia tengok orang muda bercinta, dia kata that's not love. Right? Because before marriage is just passion, is just infatuation, is just you're loving an image of the person. Okay. But you're not loving the real person. The real person keluar after you kahwin dengan dia. And then you know you love dia ke tak. Right? I mean sekarang dengan kita pakai segak, makeup apa semua kan. Sure, I like you. Sure. But what about nanti bila dah berkedut, pagi-pagi nampak air liur basi kat tepi tu. Masih tak memilih kita sebagai you nak tengok setiap hari. Right. So the life experience that you akan hadapi together will build the love. If let's say the foundation tu ada pada awalnya. So for now, before kahwin, cukup sekadar you rasa berkenan. So for example, Atikah dengan Mr. A tu dah 2 bulan dah kan. Okay, berkenan ni simply saya tanya Atikah rasa nak kahwin dengan dia tak? That's it, simple. Berkenan lah tu. Okay. Right, berkenan lah tu. Tak perlu nak macam, tapi kan saya tak rasa lah butterfly lah. Tak payah. Tak payah nak go lebih-lebih. Tak payah. Once you dah ada expectation yang perasaan you kena this thing yang you nampak dekat movie ni, yang tiba-tiba ada background chorus kat belakang entah dari mana tu, right, menari-nari dekat padang, okay, then reality seems
unreal. You rasa reality yang salah. Padahal fantasi you yang terlajak-lajak. You understand? Kita sekarang tengok TV je, cerita-cerita macam tu lah sebenarnya. Exactly. Tu checklist nombor 2. Ada masa lagi tak untuk 3 lagi ni? Ada banyak kan? lagi, Okay. banyak lagi. Yang ketiga adalah yang saya sebut tadi lah, sekufu. Right? Dah explain dah kan tadi? Dah. Right. Yang nombor 4 ni yang akan relate dengan your question. Okay. Apabila 1, 2, 3 settle. 1, 2, 3. Okay, dia ada turutan dia. 1, 2, 3 settle. Maka yang nombor 4 ni adalah menerima dia seadanya. Tapi syarat dia 1, 2, 3 settle. Minimum requirement settle, rasa berkenan settle, dan sekufu settle. Moving on to the stage number 4. Then number 4 becomes menerima dia seadanya. Because always dia akan ada punya certain perangai, certain benda yang you mungkin kurang enak di mata. Yang ini yang orang selalu terciduk. Ya, tapi because you tak ada priority. You tak ada priority, so every negative thing becomes the biggest thing. Tapi benda kena priority. Let's say for example, the guy solat 5 kali sehari, Masya Allah, very diligent, treats people well, akhlak baik, semua tu. Tapi badan berbau. Tiba-tiba dia kata, tak boleh ni, tak sukufu, tak boleh kahwin dengan dia. Find the solution. But that's exactly it. Yeah. There are many things about the person yang number 1 tolerable, and number 2 fixable. Kita boleh tolerate, kita boleh bertoleransi, dan in many situation kita boleh fix. I mean, body odor can be fixed. Yeah. Right? Saya bagi contoh saya lah. Saya dengan wife ada satu benda yang kami tak share. Iaitu dia suka petai. Saya benci gila petai. Okay. Bau dia, you masak lah apa pun, saya tak akan makannya. Okay. Alright. Tetapi because 1, 2, 3 dia settle. Right? So benda ni macam it's a small matter in my mind. Terimalah seadanya. Yeah. Saya takkanlah nak kata kalau you nak kahwin dengan saya, you kena let go petai ni. I mean, come on, petai tu favourite dia. Antara favourite dish dia. Takkanlah kita bagi you tak favourite, you buang. Takkan macam tu. Exactly. Itu saya kata, kurangkan tengok romcom. Novel-novel tu. Ada orang expect yang everything I like he should like. Okay. Siapa kata ni? Who makes up this rule? This is very not realistic, not real life at all. Right? Ada benda dia suka, saya tak suka, it's fine. I accept it. Right? So kalau dia nak makan petai, saya pergi belanja dia. Tapi saya takkan makan lah. Tengok je dia makan. Saya tengok je dia makan. Okay. And nampak dia enjoy makan tu, saya rasa happy. One of her favorite dish adalah bila mak dia masak sambal petai. Saya tahu kalau mak kata mak masak sambal petai hari ni, saya kena bawa dia pergi sana. Pergi kat rumah mak dia, pasal rumah mak dia dekat dengan rumah kami kan. So tapi ada juga benda saya suka, dia tak suka. Saya suka durian. Dia tak suka. Saya kaki durian, dia tak. Tapi di situlah di mana these things can be tolerable. Right? We can let it go benda ni. Tak payahlah benda yang kecil macam ni dibesar-besarkan sampai ke tahap kalau you love you kena tinggalkan durian tu. Apa halnya? I mean, chill, calm down. Right? And because I understand my wife tak suka durian, saya takkan makan durian dalam rumah. Bila musim durian, saya keluar. Tolerate. Saya keluar makan dengan kawan kat luar ke, makan dengan family saya. Family saya suka durian. Saya takkan ajak dia. Dia pun faham. So this is where number 4 comes in. And number 5, to wrap it all up, adalah bila mana istikharah kita menunjukkan Allah memudahkan proses ini. Bukan mimpi Atika. Bukan mimpi. Maknanya Allah mudahkan. Ini semua boleh, urusan kita tu macam very smooth. Yeah, very smooth. Akan ada hiccups along the way, biasa. Tapi nampak macam ia berjalan ke arah akad nikah tu. Nampak tak? Dia bergerak ke arah akad nikah. Dimudahkan urusannya ke situ. Okay. Tiba-tiba okay semua. Mak ayah pula tak suka. Okay. Okay. Ramai yang terjadi sekarang. Sampai kahwin larilah apalah. So macam mana tu? Jangan kata ramai yang terjadi sekarang. Pasal tadi baru je check phone, ada orang tanya soal. Ya Allah. Okay. Baru je sebelum podcast bermula. Sebab saya everyday ada DM. So saya check lah bila mana ada masa terluang. So dalam kes macam ni, okay, family, mak ayah tak suka, especially mak ayah tak suka kan. Number 1, jangan cepat melatah, jangan cepat buat konklusi. Saya lebih cenderung ke arah berbincang dahulu. Okay, jangan terus kata mak ayah ni menghalang aku daripada nak buat benda halal. Jangan cepat buat konklusi macam tu. First, bertenang, tarik nafas, ambil wuduk dulu.
Tak salah. And then cuba approach mak ayah untuk dapatkan penjelasan. Okay, untuk dapatkan penjelasan. Okay, kenapa tak suka dengan calon saya ni? Alright. Mungkin dia nampak something kita tak nampak. Right? Mungkin ada valid point yang dia nak ketengahkan yang mungkin kita terlepas pandang. Right? So give that a chance. Okay, buka ruang tu untuk parents explain. Alright. Tapi kalaulah, which happens juga, sebab mak ayah tu tak munasabah. Reason yang tak munasabah. Yeah, for example, okay, I have to define lah apa itu reason tak munasabah. Okay, maknanya reason yang Islam tak iktiraf. Okay, simple. Right, kiranya kalau kita bawa kes ni dekat ustaz kata macam tak patut ni makcik, tak patut halang kahwin sebab ni saja. Contoh, okay. Saya tak nak anak saya kahwin dengan dia sebab apa? Sebab dia orang India. Islam tak iktiraf reasoning macam tu. Okay, kalau dia lelaki yang Muslim, baik akhlaknya, apa cukup dari segi apa kriteria asasnya, just because dia India tak bermakna kita kena tolak dia. Right? So Islam tak iktiraf benda tu. Ataupun contoh satu lagi, saya tak nak bagi dia kahwin pasal duk jauh sangat. Ramai. Duk jauh ni sangat. Betul, ni ramai. Kami keluarga kat Perlis, dia kat Kelantan tu jauh sangat. Nak pergi dah lah susah, bukan ada highway apa pun. Kan kena lalu kot Greek tu, naik bukit. Tak payahlah kahwin. Tak payah kahwin lah, jauh sangat. Again, kalau tidak ada any sebab lain, itu je sebabnya, tak munasabah. Tapi kalau katakanlah abah perasan yang dia ni bab solat agak kurang sikit. Dia macam tak ambil serius solat tu. Okay, that you have to pay attention. Betul right? Lah tu. Betul lah kenapa attention. Dia tak nak dengan si A ni. Yes, so berbincang. Okay, berbincang. Jangan cepat melatah, jangan cepat buat konklusi. Duduk bincang dengan mak ayah dulu. Kerana mak ayah, kita respect mereka atas dasar mereka orang yang berpengalaman. Orang yang lebih makan asam garam kehidupan daripada kita. Dan mereka kenali kita dan sayangi kita. So dengarlah dulu. Tapi dalam masa yang sama, saya tak juga menutup ruang bahawa ada kemungkinan mak ayah may be unreasonable. Okay. Tapi di situ anak-anak kena berhati-hati. Jangan pula sebab mak ayah reasonable kita jadikan itu sebagai lesen untuk kau ajar. Jangan cakap macam tu lah. Kerana cinta menjadi kurang ajar. Jangan macam tu. Walaupun katakanlah mak ayah kita tersilap di situ, tak bermaksud hormat kita kepada dia kena turun. Betul. Hormat kita kepada dia kena maintain lah. Walaupun mak ayah kita tersilap, walaupun mak ayah kita salah. Okay. So di situ kena ada some sort of emotional management lah kat situ. Okay. And ada satu case yang saya baru je handle baru-baru ni, di mana wanita tersebut, case macam ni lah, mak ayah tak setuju, mak dia especially, mak dia tak setuju, and ayah dia okay, tapi mak dia macam kurang sikit. So saya kata kat dia, dah bincang dengan mak belum? Sebab dia terus ambil statement mak dia and buat konklusi. Kalau macam ni tak boleh lah nak teruskan, kena tinggalkan dia lah. Saya kata, dah bincang dengan mak ke belum? Dah dapatkan clarification ke? Kenapa mak tak suka, apa sebab ni sebagainya? Dia kata belum. Cepat betul buat conclusion. Saya kata, pergilah cakap dengan mak dulu. Berbincang dulu dengan mak. And then dia kata, takutlah mak saya garang. Macam ni, saya kata kat dia macam ni. I understand ada parents yang pelbagai ragam, pelbagai personality, dan ada yang garang sampai ke tahap anak yang dewasa besar ni pun takut nak jumpa. Right? Ni anak dewasa ni. Bukannya umur 5 tahun. Right? So saya kata macam ni, anggaplah ini sebagai satu training. Kerana kalau you punya takut nak berdepan dengan mak yang garang, macam mana nak tackle cabaran perkahwinan nanti? Sebab that's significant problem lah you have, mak yang garang. Tapi kalau compare dengan cabaran-cabaran perkahwinan, dengan perkara-perkara yang kita kena hadapi, perbincangan-perbincangan hangat yang kita kena ada dengan suami, this is nothing. Sebab nanti you kena confront suami pula. Bila mana suami ada benda pendapat yang mungkin berbeza dengan you, ataupun suami buat silap mungkin, isteri kena tegur. Tapi kalau macam segan lah, takut lah, tak berani lah, then how are you going to carry the responsibility of a wife, of a partner? Saya boleh flip juga. Lelaki pun sama juga. Kalau lelaki cakap kat saya macam, takut lah nak cakap dengan ayah saya garang, macam mana nak jadi ketua keluarga nanti? Tu pun takut.
Exactly. Macam mana you nak menjadi tiang di mana isteri you akan rely on you for the support. Right? Kalau you takut dengan ayah sendiri. Right? So kalau terjadi perkara ini, berbincang dulu. Berbincang. Yes, ajak. definitely. Tiba-tiba okey, tak boleh sangat dah. Memang mak ayah dia tak setuju. So macam kena move on lah. Right. So in that situation, okay, dia ada dua senario tu macam saya cakap tadi kan. Mak ayah reasonable ke tidak? Reasoning dia tu. Okay, kalau ustaz dah tanya semua dah. Jumpa ustaz-ustaz kalau semua. katakanlah reasoning dia, katakanlah macam tadi lah, dia kata oh sebab dia duduk jauh, tak boleh kahwin dengan orang duduk jauh. Right. So si anak ada keputusan yang amat sukar. Amat sukar. Iaitu dia boleh pilih untuk akur kepada mak ayahnya atau go against mak ayah dia dengan prosedur yang betul. Ada Contoh dalam agama kita ada konsep wali ingkar. Ya. Okey, di mana wali menghalang perkahwinan itu tanpa sebab munasabah. Wali menghalang perkahwinan tersebut tanpa sebab munasabah. Kalau ada sebab tak ada masalah, wali menang. Wali akan override benda tu. Tapi kalau tiada sebab munasabah, that man is a good man and everything semua okay, tak ada sebarang anything fishy ke apa ke, any risk to the lady ke apa ke, 100% a good candidate, tiba-tiba you nak tolak dia atas sebab yang tidak munasabah, then you can go through a procedure where you boleh cancel kuasa wali dia dan bagi kepada the next wali or masuk mahkamah. But again, that's tough for the child, tough for the daughter, tough for the son nak lalui proses tersebut. Maka I say to those people yang dalam situasi tu, you have a choice lah. Di mana bila mak ayah tak reasonable, you could either still akur kepada mak ayah because you nak elak drama dalam family you, or you can go against them with the proper procedure. Bukannya bermaksud kahwin lari. Okay, bukannya bermaksud kahwin kat Thailand. No. Jangan. Never ever consider that. Even though they are wrong, you are wrong for kahwin lari juga. So wrong dia tak jadi right. Okay. So janganlah you kan nak justify pasal mak ayah aku buat perangai, aku terpaksa kahwin lari. No, tak ada terpaksa kahwin lari. You made a choice. You are an adult. You made a choice, and you are responsible for your choice. Kita bertanggungjawab atas pilihan kita sendiri. Tapi dalam situasi di mana mak ayah kita reasonable, dia ada sebab dia yang kukuh, maka di sini anak, walaupun kita dah jatuh cinta macam mana sekalipun, kena sedarlah bahawa mak ayah kita ada point. Fikir balik. And they are trying to look out for you, trying to protect you. That's their job, right? Find the best for you. Yes. And memang berat lah nak let go orang yang you dah berkenan, dah emotionally attached apa semua tu. But because mak ayah you ada good reasoning, then if you ask me pun, I would go with your parents lah. Okay, right. Go with your parents lah. Yeah, because they have a good point for not allowing you to get married. So ada dua situasi kat situ. None of them, kalau you perasan, none of the situation yang saya sebut tu is easy. Semua susah. Tak ada easy way out. Dan di sini saya nak tambah komen lah. Welcome to adult life. Itulah dia. Janganlah anggap proses ni akan mudah, sentiasa. Even perkahwinan yang smooth, like I consider my perkahwinan smooth, but within that tu ada banyak drama-drama yang berlaku juga. Nak set up pasal hantaran lah, nak decide pasal wedding lah, nak decide pasal lepas kahwin nak duduk mana lah. There's a lot of drama happening there. So jangan anggap there is such a thing as perkahwinan yang everything smooth, kerana pada asasnya perkahwinan ni memang akan challenge you. You mungkin tak nampak. You nampak social media aje. Oh, tengok dia punya wedding. Oh, aku nak macam tu. Semuanya senang je untuk dia. Mana you tahu? Tengok balik kat social media. Memang semua sekarang social media is number social one. Media is edited life. Remember, social media is edited life. Real life is raw file. Tak ada editnya. So you cannot compare raw file dengan edited file. Tak boleh compare. So bila you hidup dalam raw file tu. Okay, and you accept raw file tu as it is. Now the question now becomes, soalan dia adalah, how do you choose to face the raw file of life? Macam mana kita nak memilih untuk menghadapi whatever lah yang kita sedang hadapi tu. Kan? Because your ujian and my ujian lain.
But it's still ujian. Right? So itulah dia. So cakap pasal parents ni is very tough. And in my experience memang tidak ada easy way out. Tak ada. Even in the best circumstance pun tak ada. Tak ada. So you just have to be okay dengan making tough decisions, because that's part of marriage juga, making tough decisions. So kalau saya fikir macam ni tau Atikah, anything yang berlaku before kahwin, your drama with parents apa semua, anything, konflik dan sebagainya, anggap itu sebagai training for marriage. Right? Susahnya nak cakap dengan parents, anggap itu training for marriage. Sebab nanti you akan guna the same communication skill you train before marriage tu dalam marriage. Tapi kalau ni pun tak lepas, macam mana nak hadapi yang lebih tinggi lagi? Okay. Macam Aiman cakap tadi lah, social media ni kan edited. Kita tengok edited. Tapi ramai juga yang menggunakan social media ni sebagai medium kononnya nak ta'aruf. Duk buat dekat Twitter, Assalamualaikum, trend Assalamualaikum semua tu kan. Saya tak tahu trend tu. Okay, jadi maksudnya macam dia nak mempromote lah diri kita. Okay, Assalamualaikum, saya single. Really? Ada. Just tweet? Ya. Macam tu je? And then just upload foto. Ada hashtag ke apa? Tak ada lah. Tapi dia macam mempromote lah diri dia, kata saya single. And dia panggil ni trend Assalamualaikum. Yes. Aku nak kena up to date lah. I'm really out of the game. Do you think this is the macam one of how ta'aruf it works? Betul tak cara ni? It's hard for me to say. I mean, I don't want to saya tak nak deny people punya usaha. Tetapi saya akan kembali kepada soalan asas saya itulah, Allah suka tak apa you buat? And that's a personal question, Atikah. Saya tak boleh jawab for you. You kena jawab untuk diri sendiri. Okay, you tweet gambar you dengan all the caption tu di Twitter for the whole world to see. Ya. Mata-mata dunia boleh tengok. Right? Mahram bukan mahram semua. Allah suka tak? Okay, but you have to answer that question for yourself. Alright? Tapi ambil soalan ni lebih general lagi adalah mencari pasangan secara online. Okay, so saya dah pernah terangkan dah sebelum ni, saya boleh ulang balik. Saya bukan, I'm not a big fan lah. Okay, saya sendiri pun mencari pasangan dalam circle saya. Walaupun pada zaman itu ada online, bukan social media, waktu tu 2012. Maksudnya macam 11, ada medium 12. online lah untuk mencari jodoh macam social ni. media tak meletup lagi waktu tu. Okay. Ada, kita ada Facebook, ada Friendster, MySpace, ada, but dia tak those time lain macam sekarang. Social media zaman tu dan sekarang lain, berbeza sangat, right? Algoritma tak secanggih sekarang macam kita nampak sekarang ni. Tapi apa yang saya nak cakap adalah online matchmaking website dah ada lama dah. Kita ada eHarmony, Shadi.com apa semua tu dah ada lama dah sebelum kita ada website-website baru ni. Okay. Tinder apa semua tu kan. Dah ada dah sebelumnya. Even dengan option yang itu yang available kepada saya at the time, saya tak terfikir pun nak guna cara online. Because I'm a believer of real interaction. Jumpa depan-depan. Yeah. So saya cari dalam circle saya, siapa yang available, siapa yang saya tengok rasa berkenan. Saya approach, saya tanya, nak ta'aruf tak? Right? It's not that easy lah. Saya simplify the version je. Bukan saya macam jumpa Atikah macam, nak ta'aruf tak? Tak adalah macam tu. But I'm keeping it simple for people to understand. Right? I see somebody rasa berkenan, maka saya akan cuba approach dengan cara yang respectable untuk ajak dia ta'aruf. Dia boleh kata yes, dia boleh kata no. Real life interaction. So di situ kan Atikah, kita akan bypass banyak masalah online. Iaitu apa? Number one, dia tu real ke tak? I mean, you have to ask that question tau di dunia online. Dia ni real ke tak? Because people can create fake profiles. Saya bukan nak menakut-nakutkan, this is reality what? You can create fake profiles online. Banyak dah yang terjadi sebenarnya. Right? Yeah. Dengan AI, deepfake apa semua tu, you can modify your face dengan filter lagi kan. So, is this person real? You kena tanya soalan tu. Tapi kalau saya jumpa Atikah, I don't have to ask dah. You are real. Kan? And then secondly, like muka dekat gambar tu betul ke muka dekat real life? Boleh jadi gambar dia post tu gambar 10 tahun yang lalu. How do you know? You tak tahu. Right? That's why kena jumpa. Right. And then thirdly, because online platforms, they
they are accessible to everybody around the world. Okay, bukan exaggeration, around the world orang boleh masuk. Then kita punya, memang orang seronok lah kan bila kita rasa macam oh banyaknya pilihan di luar sana. Tapi kena faham juga dalam psikologi dia ada satu fenomena dipanggil paradox of choice. Paradox of choice. Dr. Barry Schwartz dia pernah buat kajian pasal paradox of choice. Paradox dia adalah bila pilihan banyak sangat kita jadi blank. Pernah berlaku tak? Pernah. Masuk Uniqlo tak tahu nak beli apa. Banyak sangat pilihan. Terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak. Itu fenomena yang berlaku sekarang. Terlalu banyak pilihan. Dulu kalau nak beli jeans for example, dia jenis tak banyak pun. Straight cut, carrot cut, pelus, dah. Sekarang macam-macam. Acid wash yang ada koyak, tak ada koyak, pendek, panjang. Kita pening kepala nak pilih jeans. That's paradox of choice. Bila pilihan terlalu banyak, you jadi blank, jadi jam nak buat pilihan. Right? And it happens juga dalam situasi mencari pasangan online. Okay, dalam salah satu platform saya pernah tanya orang di belakang platform tersebut. Ini platform yang popular, saya tak nak sebut. Nanti kan orang kata slender pula. Tapi saya tanya engineer yang in charge of platform tu, website dia. Saya tanya berapa active user dia. And dia kata active user dia 100,000. Paling common 100,000. Itu active user, Atikah. Which means what? Yang tak aktif tu ramai ke? So 100,000 people, kalau you lihat reality in real life, do you know 100,000 people in your lifetime? Tak. Right, saya pernah I use myself as a test lah kan. Saya tengok saya punya phone, saya tengok saya punya contacts. Saya ada nombor phone saya tu sejak sekolah menengah lagi. So nombor tu saya dah pakai dah belasan tahun lah, which is a long time, right? Saya bukan jenis tukar-tukar nombor phone. It's the same phone number. So kawan saya sekolah menengah boleh contact saya sekarang because it's the same phone number. And saya tengok berapa total contact saya ada. 3,000 something je. And itu bukannya semua kawan. Ada contact number like Maybank customer service pun ada dalam tu kan. So boleh cut down maybe 2005 maybe. Orang yang saya kenal sejak saya sekolah menengah tu. Sekarang umur saya 33 dah. That's belasan tahun. Right? And even if you project ke depan pun, let's say lah saya hidup another 40 years for example kan, project ke hadapan, and you double triple that number, dia takkan sentuh pun 100,000. Saya nak cakap apa ni? In real life, kita tak kenal ramai orang pun. Right? Tak sampai 100,000. Tak sampai 100,000, jauh sekali. Tapi when you open up yourself to be available for those many people, you akan hadapi paradox of choice. I'll give you a real example. You ta'aruf di one platform, katakanlah you scroll berkenan, DM dia. You scroll lagi, you takkan stop. You scroll lagi, berkenan, DM dia. 2 orang dah. You stop ke? Scroll lagi. Mesti scroll lagi. Scroll lagi, berkenan juga. DM dia. In one day you can DM 10-15 people. And mungkin tak semua jawab. Let's say 10% jawab. That's 5. For example yang jawab. You akan ta'aruf 5 at the same time. Orang kata bagus, efficient. Tapi macam mana you nak buat keputusan nanti? Sama juga, terlalu banyak pilihan. Nak beli seluar dekat Uniqlo punya susah pasal ada jenis ni, ada jenis ni. Right? Terlalu susah. So memang you rasa kita kena jumpa depan-depan. Yes. Even if carilah dekat surrounding kita. In ta'aruf sekalipun, saya sarankan jumpa depan-depan. Bukan bermaksud you dating berdua-duaan di restoran whatever ke. Jumpa, maksudnya saya cakap tadi tu, jumpa depan-depan. Kita ada orang ketiga bersama kita, wali ataupun mahram, dan kita straight away bincang. Sebab kita dah settle awal-awal niat kita apa. Right? So tidak ada ambiguity dekat situ. Kadang-kadang dengan platform online ni, kita tak tahu niat dia apa. Kita memang ready nak kahwin dah. Dia just nak testing dulu. Right? End up, kita ta'aruf dengan 2-3 bulan, mula cakap pasal nikah, dia kata, oh sorry, saya sebenarnya tak ready lagi. Tapi dah 2-3 bulan dah spend dengan dia. You nampak? So I am not anti cari pasangan online. I'm just concerned. Itu je. Saya tak menidakkan orang mungkin boleh jumpa. Memang ada orang jumpa pun pasangan dia secara online. Memang ada. Memang wujud. Dan saya tidak nak kata macam cara you salah apa. No. Saya cuma nak kata this method is very risky. I'm very concerned. And I think there's a better method yang you guys boleh consider juga. Alright? And that is jumpa depan-depan. In terms of safety pun sebenarnya kat social media teruk. Oh yeah. Definitely. Yeah.
Orang kata, ui nanti jumpa depan-depan, takut juga nanti buat apa-apa. Sebab tu you ajak wali sekali. The beautiful of ta'aruf. Kena ajak orang. And also orang kena faham, like when I say it's a system, Atika. It is a system we have to establish. So wali kena faham apa tugas dia. Like you protect your daughters. You have to. That's your job. So bila your daughter is of age, dah rasa berkenan dengan seorang lelaki, wali kena activated tau. Like, okay, alright, now aku kena buat kerja aku ni. Okay, siapa lelaki tu? Okay, siapa nama dia? Background dia macam mana? Ayah pergi check. Right? That's your job. Tetapi, I'm sorry to say, but ada wali yang tak faham tugas dia ini. Dia rasa macam, you take care of it lah. Right? Ayah bayar je for the wedding. Right? No. You have to be part of the process. Sebab salah satu tugas wali adalah number one, protect your safety, of course. But number two, he's a guy. He understands other guys. And dia dah take care of you for how many years you hidup. And dia tahu what it takes to take care of you. Betul? Betul. Fair? Fair. So, mata dia nak assess calon you tu berbeza. You mungkin nampak dia tu handsome, dia layan saya baik, dia kata-kata dia manis. Ayah you nampak lain. Lelaki sama lelaki, pandangan dia berbeza pula. Ya, dia akan tengok, can you protect my daughter? Ya. Can you provide for my daughter? Right? I have to make sure. Because saya nak pass her to you. It's not a small thing tau. So it's a system yang provided that semua faham tugas masing-masing, the system works. It's a divine system. It works if people understand their roles. Right? So yang saya cakap ni dia tak boleh ambil secara patchy tau. Sikit sini, sikit ini, sikit sini. It has to be taken as a whole system. Yes. Right? Islam is a system, right? A way of life kita kata kan. So you take it as a whole, then you see it works beautifully. Sebab tu ada orang boleh kahwin within weeks. They're within that system. Wali buat kerja dia, everything check betul-betul. All system works. It works. Okay. Because ini bukan sistem yang kita reka. This is divine system. Okay. Kalau kita tengok macam zaman Rasulullah dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah yang memulakan terlebih dahulu. Dia hantar orang tengah ya. Ya. Relevan tak? Ta'aruf perempuan yang mula. Definitely, yeah. Definitely. Yeah. I mean, banyak yang macam perempuan ni malu untuk, mungkin dah banyak broken heart ke kan, sedih semua, tapi sampai dia takut nak memulakan balik pencarian dia. Macam mana tu? Malu itu, saya cakap, saya lelaki ke wanita, jangan buang. Solusi dia bukan buang rasa malu. Sebab kita tak malu lah kita buat banyak maksiat ni. Okay? Malu kena maintain. Malu tu penting. Malu tu mulia. Sekiranya malu itu pada tempat yang sepatutnya. Dalam satu hadis Nabi kata kita kena ada haya. Dan Nabi lah ada haya paling tinggi. So haya tu apa? Nabi explain haya itu adalah bila kita malu nak buat dosa. Malu nak buat dosa. Itu malu yang semua orang kena ada. Malu nak buat dosa. Right? So coming back to your question adalah tentang rasa malu nak start tu. Sebab itulah wanita hantar orang tengah. Right? Lelaki pun saya sarankan hantar orang tengah juga. Sebab you sedang approach wanita you tak kenal atau dia tak kenal you. You tak naklah macam lelaki datang, hey Atika, nak ta'aruf dengan saya tak? It's better kalau saya approach you through, let's say, your mother, your father, somebody you kenal, your friend pun tak apa. Right? Tolong pass ni kepada Atika. Right? It's easier for you to accept that message. Easier for you to process, easier for you to respond, yes or no. Betul? Similarly, kalau you yang nak start, hantar orang tengah. Send your wali, send your brother. Right? Seperti mana Khadijah send siapa tu nama dia? Saya tak ingat. Tapi dia send somebody kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan hajat dia tu. Dan tak ada malunya kat situ kerana you're not doing dosa. Haya tu adalah malu buat dosa. Yang tu ya kita kena malu. Tapi bila kita cakap pasal nak berkahwin, kita bukan buat dosa, kita nak buat ibadat. Jangan malu. Right? So di situ tak boleh malu lah. Pelik kalau kata jom solat Zuhur, malu lah. Saya malu lah. Tak kepelik tu. Malu tu bagus, tapi malu tak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Okay? Tapi saya still faham kenapa wanita still rasa malu. Segan nak start dulu. Orang kata pergi cari timba lah yang soal terdesak, desperate sangat, apa semua, beria-ia sangat apa semua kan. To that I say this.
You buat apa pun orang akan cakap. Mm. Trust me, I know. You buat apa, you buat benda baik pun orang cakap. You buat benda jahat pun orang cakap. Right? So, kalaulah dia punya faktor dia adalah nak elak orang cakap, then you cannot. Right? So, instead of kita nak cuba elak apa orang cakap, how about kita just hadap je. Orang akan cakap either way. You buat benda baik pun orang cakap, oh menunjuk-nunjuk, riak. You buat benda jahat orang cakap, apa ni, mak ayah tak ajar ke? So, how about instead of you elak apa orang cakap, you just buat benda betul je, orang cakap pun lantak lah. Right? Because you know this is the right thing to do. Okay? Allah won't judge you. Allah will reward you. As long as Allah won't judge you, then buat je. Yeah. It doesn't mean it's going to be easy, Atika. Okay, like I said, tough decisions, man. Yeah. Tough decisions. But welcome to adult life. Inilah dia. Right? You nak jadi adult kan? Inilah dia. Kanak-kanak, they don't have tough decisions. Dia just macam, aku nak ni, makan. Tu je. Right? But when you become an adult, you akan lalui all these processes of facing ambiguous decision, tough decision. You takkan ada all the variables available nak buat decision, but you still kena buat decision. So kepada wanita yang rasa dia nak start dulu tapi segan, saya katakan hantar orang tengah. Right? Jangan buat sendiri, hantar kat orang tengah. You punya brother, you punya father, you punya friend, hantar kat orang tengah. Right? And at the same time, I would say to the brothers, to my brother, right, to the men out there, even though tak salah wanita start dulu, saya still kata men, you should start lah. Man, you should start. Again, walaupun tak salah wanita start dulu, tak kurang ayunya wanita tu dan tak hilangnya macho lelaki tu kalau wanita start dulu. Right? All this conversation about hilang ayu, hilang macho is all about insecurity dalam diri. This thing just bring it out sahaja. Right? Because we're not doing anything wrong. That's the key thing to consider. Kita tak buat benda salah. Right? So apa nak gabrahnya? Tapi still I as a man still menggalakkan lelaki tu start dulu. But here's the thing, saya tambah sikit je, right? For a guy to start dulu, we have to make it easy for them to start dulu. But then bila ada banyak sangat expectation for a man, you kena ada kereta sebiji dulu, you kena ada rumah sebiji dulu, you kena ada gaji at least bahagian ni dulu, kena all these thing akan menyebabkan man tak nak start pun. Because dia sentiasa rasa aku tak ready lagi sampai bila nak ready. Right? So again, it's a system, Atika. Right? You have to see this thing at all different aspects. Right? Mudahkan untuk wanita, mudahkan juga untuk lelaki, supaya you can meet in the middle and get married. Right? So that's why family plays important role, like kita, society plays important role, and it's a slow process tapi it's getting there. Dengan program macam ni, you know, more people educate people about this matter, ia akan menyebabkan benda ni akan jadi semakin biasa. One day saya rasa ta'aruf ni akan jadi benda yang common. Dating pula akan jadi pelik. InsyaAllah. Right? Dia akan pelik, kenapa you keluar dua-duaan? Pelik mana mahram you? One day that will be the discussion, I hope. Okay, we are at the end of discussion. Habis dah ke? Lama dah ni, setengah jam dah. Kopi tak habis ni. Okay, jadi saya nak angkat cawan. Jadi kan, daripada semua kita bincang hari ini, apa yang kita boleh katalah macam untuk educate orang untuk lebih ta'aruf. Dah lah nak couple tu. Rasa kalau macam dah okey tu kau kahwin je lah. Okay, first thing first, I'm not a judgmental person. Even though semua kita cakap ni betul, salah, halal, haram semua ni. But kita kena faham yang we live within divine boundaries. Yes. However, at the same time, Allah benarkan kita melanggar boundaries tersebut. Itu ujian dia betul, Atika? Betul. Right? Kita boleh memilih untuk hidup dalam boundary atau luar boundary. It's your choice. Pilihan hidup. Yep. Allah dah setkan ini boundary dia. Right? Hukum-hukum agama kita, like tauhid, everything, these are the boundaries. Right? And hiduplah you atas muka bumi ni sama ada dalam boundary tu atau di luar. Your choice. Your choice. Allah bagi kita pilih. Now when it comes to nak berkahwin, right, your feelings are not the question. Kita bukan nak mempersoalkan perasaan, tapi saya dah sayang dia. I understand. Sayang itu Allah letakkan dalam you punya hati kepada dia. Right? So perasaan ni dia bukan nak kata salah atau betul. Perasaan.
Right? It's just something that happens because you are human. So saya bukan nak bash orang yang berkapal, because they have feelings. Feelings itu datang daripada Allah. It's valid, it's real. Right? Cumanya dalam agama kita, feelings are not God. Yes. Kita tak tunduk kepada feelings. Kita tak berkiblatkan feelings. Kita tak sujud kepada feelings. Feelings kita kena guide dengan wahyu. So feelings tak salah. You suka lelaki tu tak salah. Tak salah. Tapi bila you pegang tangan dia, itu salah. You understand the difference? Yes. Okay. Kadang-kadang orang rasa bersalah kerana dia bercinta. Perasaan. Dia rasa, tapi saya tengah study, tengah fokus, tiba-tiba saya rasa suka dekat dia. Saya rasa berdosa sangat. No. Allah yang memberikan perasaan tu tak salah. Cuma now you have to face the ujian. Apa you nak buat dengan perasaan tu? You want to stay in boundary or outside? That's your choice. Right? Now, my job is to tell you where the boundaries are. My job is not to macam tarik you masuk atau tolak you keluar. That's your choice. Right? I tell you, these are the boundaries. Okay? Now, what are you going to do with that information? Saya bagi tahu, ini batasan-batasan dia. Okay, nak ta'aruf, ini yang kita sarankan. Okay, what are you going to do about it? Okay? You memilih nak ikut, silakan. Memilih untuk tak ikut, silakan juga. Walaupun saya taklah suka dengan benda tu. Right? So at the end of the day, your feeling is valid tau. Okay? Saya actually bila orang kata macam, saya first year university dah jumpa perempuan saya berkenan, I'm quite happy about it. Saya happy bila orang muda kata macam tu. Number one, dia normal. Lebih baik dia lelaki jatuh cinta dengan wanita daripada jatuh cinta dengan benda lain. Allah. Right? Yes. Okay. Number one, dia normal. Good for you, guy. Good for you. Good for you, lady. But now these people need guidance. Alright? Because they don't know. Benda yang dia tahu adalah romcom, novel, drama TV3, all this kind of thing yang berlaku. Terpengaruh. Yeah, that's those things that they know. But they don't know about, okay, macam mana Khadijah dengan Nabi SAW berkahwin. Alright, macam mana kisah para sahabat bila jumpa dengan wanita dia berkenan berkahwin. You know, there's one story, I just want to end with this lah. Saya nak nail in, nak memaku di dalam-dalam this idea yang perasaan ni tak salah. Okay, adalah apabila seorang sahabat duduk atas unta dengan Nabi SAW. Okay, and then lalu seorang wanita yang jelita. Yang sahabat ni muda, tak kahwin lagi, dia pandang. Siapa yang dengar audio, you tak tahulah. Dia mata dia mengikuti wanita tu. Kita panggil skodeng lah. Tengok apa Nabi buat. Okay, adakah Nabi macam lepak kepala dia kata, puah hajar budak ni? Ataupun Nabi mungkin marah dia kata, woi apa tu? Atau Nabi did none of that. The only thing Nabi buat adalah Nabi ambil dagu lelaki tu dan tolak balik ke depan. That's the only thing Nabi buat. Yes. Right? A very gentle way of nak menegur dia. Yeah. Pasal Nabi tak nak memarahi perasaan tu. Kerana perasaan tu memang perasaan wujud. Itu wujud. Fitrah. Itu yang kita nak dalam lelaki. Tertarik dengan wanita. Right? Kita tak nak benda lain berlaku. Faham. Sama juga wanita. Kita nak wanita tertarik dengan lelaki. Tak nak benda lain berlaku. So Nabi tak nak cancel out that. Cuma Nabi nak tegur, that's not how you manage your feelings. Dengan membiarkan feeling you take over your action dan you pun skodeng dia. Kadang-kadang kita buat lawyer buruk, pandangan pertama tak apa. Ni dah banyak kali pandangan dah. Tak macam tu. Nabi ambil dagu dia very gently, very lovingly and just pandang ke depan balik. Itu je Nabi buat. Right? And that act alone is a lesson for us. Menunjukkan yang perasaan you tak salah. Right? You umur 17, 18, 20, 23, 30 ke apa, you have feelings. Right? After balik lagilah feeling tu datang. But you need to learn how to manage feelings tu. You need to learn how to get yourself ready for marriage. You need to learn how to to approach marriage in a way yang selari dengan you punya Islamic principles. That's what you need to do. Bukannya angah, tak payah fikirlah pasal cinta-cinta ni, study sudah. The more you say no, jangan layan feeling tu, yang the more tu dia nak akan buat layan. lagi. Once feeling tu masuk, feeling tu ada, you can't simply just keluarkan dia, just remove dia, letak ke tepi ke. No, tak boleh. Alright, once dah ada that feeling, that desire, you have to deal with it. Mak ayah kena faham benda ni.
One day anak-anak you akan balik rumah, dia akan mula nampak macam layan phone lain macam je tu, sengih-sengih tu, apa hal. You have to pay attention. Your son, your daughter dah ada feeling dah ni. So kita kena guide them, bukan cancel out the feeling. Okay. Pernah dengar tak orang kata pergi sekolah jangan bercinta? Jangan pandang lelaki-lelaki lain tu. Selalu. You can't control that. Salah. But you can teach them. Okay, you have this feeling. Okay, you ada perasaan ni. Alright. Ayah dulu pun ada perasaan tu, mak pun ada perasaan tu. But this is how you deal with it. Alright? That's much better than just simply kata jangan ada perasaan. Manusia macam mana kita akan bina kalau tak ada perasaan? Okay, we don't want that. Okay, hopefully that helps kepada mereka yang mendengar. And insyaAllah kita akan sambung lagi dalam episod-episod akan datang untuk ta'aruf. Cewa, tiba-tiba aku menjemput diri sendiri untuk episod 2. Okay, perasaan memang akan sentiasa ada. Dan pandai-pandailah kita menghadapi perasaan itu kerana itu merupakan cabaran yang diberikan oleh Allah. Yep. Tough decisions. Welcome to adulthood. Ta'aruf dengan cara yang betul, InsyaAllah. Terima kasih kepada Aiman Azlan yang sudi datang kepada episod yang pertama Kopi Bersama Ikhlas. Dan InsyaAllah kita akan perbanyakkan lagi podcast-podcast yang seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.